Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, saya bercadang untuk membuat siri um, lecture panduan untuk Kaunseling Islam untuk kegunaan pelajar-pelajar saya lah. Dan seandainya sahabat-sahabat semua berminat untuk mempelajari mengenai Kaunseling Islam, sahabat-sahabat pun ahlan wa sahlan lah untuk bersama menjadi pelajar saya, dan sama-samalah kita berkongsi ilmu untuk memajukan lagi bidang Kaunseling Islam. Sebab bidang Kaunseling Islam ni adalah baru dan kebanyakan pelajar tercari-cari bahan untuk mempelajarinya. Saya sendiri pun mempunyai masalah untuk mengeluarkan bahan-bahan penulisan. Maka saya fikir cara ni lah cara shortcut untuk menyampaikan apa yang ada pada saya supaya cepat untuk difahami, dan sahabat boleh juga untuk berhubungi saya untuk bertanyakan soalan. So mungkin dengan cara ni kita dapat memperkembangkan ilmu tu di zaman ini dengan lebih cepat. Nak tunggu buku siap lambat sangat. Okey, so dalam siri Kaunseling Islam ni pun saya tidak memulakan daripada muka surat 1 sampai muka surat 1. Saya sendiri pun tak tahu apa yang dahulu dan apa yang kemudian. Jadi kita buat sajalah mengikut topik, dan mungkin dengan kita mengeluarkan bahan-bahan perbincangan begini akan membolehkan kita semua maju ke depan lagi. InsyaAllah untuk ke depan mungkin kita boleh buatkan yang lebih sistematik lah. So yang ada untuk malam ni, saya nak bincangkan perkara yang agak penting juga, yang berbeza antara Kaunseling Islam ataupun bercanggah lah antara Kaunseling Islam dengan apa yang disarankan oleh Kaunseling Arus Awam. Jadi antaranya adalah apabila membincangkan mengenai kesalahan atau kelemahan individu, terutamanya apabila bercakap mengenai dosa. Okey, jadi tajuk perbincangan hari ini adalah etika dalam membincangkan dosa dalam sesi kaunseling. Okey, mula-mula kita kena tahu dulu apa yang syariat katakan mengenai dosa. Ada dua larangan yang relevan. Larangan pertama adalah melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan orang lain, ataupun orang lain menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan. Larangan ni adalah bagi pendosa dan bagi yang menyaksikan. Bahaya bagi orang lain ni adalah bahaya bagi orang lain ni adalah kemungkinan apabila dia melihat kemaksiatan itu, dia akan merasa suka melakukannya. Kemudian orang-orang yang menyaksikan itu akan meniru. Okey, kalaupun tak sampai ke tahap itu, yang keduanya adalah mungkin dia akan menjadi lali terhadap dosa itu. Mungkin dia merasakan orang lain dah buat, jadi tak ada apa-apalah pada perbuatan tu, ataupun orang lain. Jadi benda tu bolehlah dibuat pada orang lain. Jadi sensitivity terhadap dosa tu akan menjadi mudah lagi lah. Sensitivity terhadap dosa tu akan menjadi tumpul. Okey, bahaya kepada si pendosa pula, selain daripada bahaya membuat maksiat tu, bahaya tambahannya adalah apabila diketahui dan diikuti oleh orang lain, maka si pendosa itu akan juga mendapat dosa dari kemaksiatan yang orang lain lakukan. Okay, ini hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membuat contoh buruk dalam Islam,
maka dia mendapat dosanya. Dan dosa orang yang melakukannya setelah itu. Maksudnya, kalau seseorang tu berzina contohnya, zinanya diketahui oleh orang lain, kemudian orang lain berzina pula disebabkan oleh iklan daripada tingkah laku pertama tersebut, dia akan mendapat dosa tambahan pula mengenai zina orang yang mengikutinya itu. Dan dosa ini tidak pun mengurangkan orang yang melakukan dosa kemudian. Jadi dosanya berganda-ganda lah ya. Okey, larangan kedua adalah larangan menceritakan kemaksiatan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Padahal sebelum diceritakan tu orang lain tidak tahu lagi mengenainya. Okey, hadis ini hadis ni berbunyi begini. Setiap dari umatku dimaafkan dosanya kecuali para mujahir. Mujahir maknanya orang yang menampakkan kemaksiatannya kepada orang lain. Sesungguhnya termasuk juga ke dalam perbuatan mujaharah tu, iaitu menampakkan maksiat kepada orang lain, adalah apabila seseorang melakukan satu perbuatan dosa di malam hari. Jadi maksudnya bersembunyilah, orang tak nampak. Kemudian besok harinya Allah telah menutupi kesalahannya, tapi dia pula yang berkata kepada orang lain, wahai fulan, saya melakukan begini-begini malam tadi. Padahal malam tadi Allah telah menutupi kesalahannya. Di pagi, dia yang menutup. Dia yang membuka pula tutupan Allah pada dirinya. Okey. Jadi, kesimpulan daripada ini, ulama menyatakan wajib bagi seseorang untuk menyembunyikan mengenai dosanya atau kesalahan masa lalu. Ataupun kita kata haram untuk mengungkapkannya lah kepada orang lain. Okey. Jadi yang patut dilakukan oleh seseorang adalah pertama, dia harus menyembunyikan apa yang dia telah lakukan. Ini adalah bukannya hipokrit, bukannya membohong, tetapi taat kepada perintah Allah untuk menyembunyikan dosa. Sehingga kan semasa saya dengar kuliah ni, Syekh Fahmi yang membacakan kitab Riyadhus Salihin, dia menyatakan sehingga kan kita perlu menafikan. Jadi dia bukan dianggap pembohongan kalau kita menafikan. Maknanya kata seseorang tu dia pernah mencuri katakan, kemudian telah meminta ampun dan menyelesaikan masalah tu, mungkin dah bayar wang yang dicuri dan sebagainya. Kemudian 10 tahun lagi tiba-tiba ada seorang datang tanya, adakah awak dulu pernah mencuri? Jadi seseorang itu dibenarkan, malah diwajibkan untuk mengatakan tak, bukan saya, awak salah orang. Okay. Kemudian seorang tu kena bersyukur kepada Allah atas pengampunan ini. Dia mestilah bersifat husnuzon kepada Allah. Husnuzon bahawa Allah telah mengampunkan dosanya. Ini bukan perasaan ya, tetapi sifat husnuzon. Dan yang pertama dia perlu bertaubat lah. Dia perlu bertaubat. Dia perlu bertaubat secara peribadi kepada Allah dan tidak menceritakan kepada orang lain. Dia perlu bersyukur kepada Allah atas pengampunan ini dan bersifat husnuzan bahawa Allah telah mengampunkan dosanya. Kemudian dia kena yakinlah bahawa apabila seseorang telah bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Daripada ni saya meletakkan beberapa panduan batasan dalam membincangkan dosa dalam sesi kaunseling bagi kaunseling Islam. Jadi saya membahagikan dia kepada apa yang perlu dibincangkan dan apa yang tak perlu dibincangkan.
Okey, dosa ni ada juga masanya yang boleh atau perlu dibincangkan. Jadi perbincangan meneroka mengenai dosa ni perlulah sangat-sangat minima dan hanya mengikut keperluan, tidak boleh lebih lagi daripada apa yang perlu. Contohnya, jika dosa itu berkaitan dengan apa yang dibincangkan dan dia berlanjutan, maknanya dia sedang berlaku dan mahu dihentikan. Jadi mungkin seseorang tu boleh perlu berbincang dengan kaunselor untuk mendapat kekuatan bagaimana untuk menyelesaikan. Namun perbincangan tu perlu dengan kaunselor saja. Dia tidak boleh berbincang dengan ramai-ramai kaunselor atau rata-rata. Jadi klien tu perlu memilih kaunselor yang dipercayai dan membincangkan dengan minimum lah dengan seorang kaunselor. Jangan bawa urusan ni merata-rata pergi kepada ramai-ramai kaunselor. Kemudian yang boleh dibincangkan adalah mereka perlu mencari penyelesaian terhadap dosa. Mungkin boleh mencari punca bagaimana perbuatan dosa tu boleh berlaku. Contohnya apabila berseorangan, akan tengok filem porno. Jadi bolehlah dibincangkan strategi untuk tidak berseorangan. Kemudian cara mengatasi dosa tu mungkin dari segi terdapat dosa yang perlu perbaiki. Contohnya kalau kita telah pernah kalau seseorang telah pernah mencuri harta seseorang yang lain, perlu dibincangkan bagaimana untuk mengembalikan harta tersebut dengan cara yang terbaik. Kemudian strategi bagaimana untuk mengelakkan tingkah laku dosa ini mungkin berulang lagi. Jadi mungkin mengelakkan, contohnya kalau seseorang yang selalu terlibat dalam pornografi, boleh dibincangkan situasinya mungkin melibatkan berseorangan melihat komputer. Jadi akan dibincangkan bagaimana untuk tidak lagi melihat komputer dalam keadaan berseorangan. Komputer mungkin diletakkan di ruang tamu ataupun komputer mempunyai password yang seorang pembimbing yang seorang penjaga lain yang akan memegang password tersebut. Kemudian kita mungkin menggunakan untuk melihat kepada kelemahan atau kelebihan diri untuk rancanglah strategi apa untuk masa depan. Dan strategi bukan hanya bergantung kepada mengelakkan dosa saja, sebab dalam bertaubat ni termasuk juga bagaimana untuk meningkatkan tingkah laku kebajikan untuk menutup dosa tersebut. Okay. Perbincangan mengenai strategi dan sebagainya yang melibatkan dosa ni, dia hanya sesuai untuk kaunseling individu saja, sebab kita nak meminimalkan orang yang mengetahui mengenai dosa tersebut. Jadi di sini saya menyatakanlah tidak sesuai dibincangkan dalam kaunseling kelompok. Kecuali kalaulah kaunseling kelompok tu bagi ahli yang mempunyai masalah ketagihan yang sama. Contohnya kalau di pusat serenti di mana semua yang ada tu terlibat dengan penagihan dadah, jadi dibuat kumpulan sokongan untuk berhenti menagih dadah. Kok mana pun dosanya, maksiatnya telah diketahui umum, dia duduk di pusat serenti dan mereka pun sama-sama begitu. Jadi itu pertimbangan kaunselor lah. Seandainya perbincangan itu tidak membawa kepada kemudaratan pada ahli yang lain. Tapi kalau katakanlah dalam kelompok tu walaupun semuanya penagih dadah, tapi terdapat penagih yang tegar, mungkin perbincangan yang dia ceritakan di mana dia boleh dapat dadah dan sebagainya, dan keadaan dahsyatnya apa yang dia lakukan tu mungkin akan menyebabkan lali terhadap dosa kepada ahli yang lain. Kalau ahli yang lain merasakan saya punya dosa sikit je, orang lain buat lagi teruk, jadi masih tidak sesuai untuk dibincangkan secara kelompok. Jadi memang sebolehnya jangan bincanglah dalam kelompok. Okey. Seandainya kita melakukan dalam proses melakukan kaunseling kelompok, tiba-tiba timbul mana-mana ahli menceritakan dalam sharing, dalam berkongsi mengenai maklumat diri,
mula menceritakan mengenai dosa yang pernah dilakukan, kaunselor perlu ada kemahiran untuk memotong cakap klien. Kemahiran ni sebenarnya memang ada dalam kelompok. Namanya cutting off. Di mana kalau dari barat, kaunselor mesti mahir untuk cut off apabila klien mendedahkan maklumat peribadi yang tidak sesuai dengan perkembangan kelompok pada waktu itu. Cuma mereka tak menyatakanlah apa yang sesuai dan apa yang tak sesuai dan serahkan kepada kaunselor untuk buat pertimbangan tu. Dalam kaunseling Islam kita dah beri panduan yang lebih konkret lah, iaitu seandainya seseorang mula bercakap mengenai dosa yang dia pernah lakukan, kaunselor mesti cekap untuk memotong atau cutting off supaya dia tidak menceritakan dengan lebih lanjut lagi. Kita nyatakan tu dengan sopan lah. Maksudnya kita kata, okey, yang perkara ni mungkin lebih sesuai dibincangkan dalam sesi kaunseling individu. Jadi, mari kita ceritakan mengenai perkara lain. Jadi kita cut off dan tidaklah kita marah pada dia atau belitih pada dia, tapi kita hentikan agar klien tidak menceritakan dosa itu dengan lebih terperinci lagi. Okey. Dalam keadaan lain, memanglah tidak perlu dibincangkan. Jadi, seandainya dosa itu dosa yang telah berlalu, dosa silam yang tidak dilakukan lagi, tapi dia datang menghantui klien nak menceritakan. Jadi, kita memang melayan klien untuk menceritakan itu dan memang penyesalan terhadap dosa dan taubat itu memang antara ingredient ataupun ramuan perbincangan dalam kawasan Islam. Cuma kita tidak perlu membawa klien meneroka dosa tersebut. Malah dosa tersebut tak perlu dinamakan pun. Katakanlah klien memulakan perbincangan dengan bercakap, kaunselor, saya dulu pernah membuat dosa sekian-sekian. Kaunselor tidak perlu tanya, dosa apakah yang awak pernah buat, pada tahun bilakah, bagaimanakah, dengan siapakah, tak perlu. Jadi kita boleh bincang dosa dan taubat secara umum. Jadi kita kata, ya, anda pernah melakukan dosa, jadi adakah anda masih melakukan? Tidak, saya telah berhenti. Okey, adakah anda mau bertaubat? Ya, saya mau bertaubat. Jadi kita bincang secara umum. Yang kita fokus secara terperinci adalah kepada penyesalan terhadap dosa tersebut, kaedah-kaedah bertaubat, urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Katakanlah memang berkaitan dengan mencuri, kena bincanglah bagaimana untuk mengembalikan wang tersebut atau harta tersebut tanpa perlu menanyakan berapa jumlah harta tersebut dan bila dicurikan dan daripada siapa. Dan antara yang boleh dibincangkan adalah strategi mengelak dosa berulang. Jadi yang ini kita kena tengok, jika klien sudah menyatakan tak, dah 10 tahun saya tak pernah buat ini dan saya yakin saya saya dah kuat dan insya-Allah tidak melakukannya lagi, dah tak perlu bincanglah tentang strategi mengelakkan dosa yang secara spesifik, tapi kita bincang secara umum saja strategi macam mana nak menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian kaunselor boleh juga menyemak kepada klien, adakah klien ini telah menceritakan kepada orang lain, kepada banyak pihak. Jika klien telah melakukan sedemikian, kaunselor bolehlah menasihatkan mereka untuk masa depan mengenai dosa ini atau untuk masa depan mengenai perbuatan maksiat lain yang dilakukan, jangan lagi menceritakan kepada orang lain. Bolehlah dibacakan hadis tersebut, hadis yang di atas tu, dan kita ajar klien untuk hanya menceritakan kepada Allah sahaja. Okey, saya ingin menceritakan satu kes di mana seorang klien saya, dia datang dan dia menceritakan mengenai tingkah laku dia pernah berzina. Penceritaan dia begitu lancar dan licin dan lancar, ya. Mana dia cerita kepada saya dengan laju sekali lah. Saya telah pada sekian-sekian tarikh, saya telah
di sini. Pada sekian-sekian tarikh saya telah di sini melakukan. Jadi saya timbul terus pada waktu itu, belum sempat cerita panjang lagi, timbul uh, dalam fikiran saya bahawa bukan pertama kali dia menceritakan kepada saya. Mungkin cara dia bercakap tu begitu lancar, seolah-olah dah banyak praktis. Jadi saya hentikan cakap dia. Saya kata kejap-kejap. Awak sudah ceritakan perkara ini kepada siapa dah? Kemudian dia cakap, saya dah cerita pada ustaz ni, saya dah cerita pada ustaz ni, saya dah cerita pada ustaz ni. Dan sekarang saya cerita pada ustazah. Saya pun malaslah untuk meneroka dengan dia apa yang telah dibincangkan antara dia dengan ustaz-ustaz tersebut lah. Cuma saya nak nyatakan sini, tak bolehlah ustaz atau kaunselor untuk mendengar sahaja penceritaan tarikh sekian buat ini, tarikh sekian buat ini, kerana dia tak membantu keadaan dan dia telah membuka ruang dosa untuk orang tu bila menceritakan. Yalah, dia cerita tu ikhlas untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kita lah sebagai pembantu profesional kena tahu bila untuk tidak memerlukan detail-detail tersebut, betul-betul tersebut. Malah apabila saya terus bercakap dengan dia, yang saya dapati adalah pelajar tersebut tidak menyesali pun atas perbuatan dia. Dia sekadar mahu berbincang dengan saya bagaimana untuk memujuk bekas pasangannya untuk berkahwin dengan dia. Jadi alasan cerita zina itu sebenarnya digunakan sebagai bullet, sebagai peluru untuk meminta kaunselor atau ustaz atau sesiapa yang tu membantu dia untuk mencari rakan tersebut, bekas pasangan tersebut, dan menasihati bekas rakan tersebut, bekas pasangan dia untuk mengahwininya. Jadi bila saya beritahu pada dia, yang penting dalam Islam bukan awak mengahwini dia. Yang penting adalah awak menyesali atas perbuatan dan bertaubat kepada Allah. Jadi perbincangan apa yang saya bincang tu boleh dibincangkan tanpa perlu saya tahu berapa kali, bila dan di mana dia melakukan perkara tersebut, dan tentulah sekali kita tak tanyalah setakat mana yang dia melakukan. Jadi antara yang saya cuma teroka pada masa tersebut dengan klien itu adalah kemungkinan tak beliau mengandung. Jadi beliau bercakap tidak kerana beliau telah datang haid, dan kemungkinan tak beliau mendapat penyakit kelamin. Jadi beliau tidak tahu, jadi saya menasihati beliau untuk mendapatkan secara sulit ujian makmal mengenai penyakit kelamin ni lah. Jadi kita bukan tak boleh bincang langsung, kita boleh bincang, tapi bincang hanya yang relevan. Malah selepas itu saya pun tidak tahulah berapa kali dia melakukannya dan di mana, kerana saya telah buat cutting off pada tersebut. Dan saya memesan kepada beliau, selepas ini jangan lagi menceritakan perkara ini kepada sesiapa pun sebagai tanda awak menyesali perbuatan awak. Hanya apabila bersolat dan bercakap dengan Allah saja awak minta ampun pada Allah. Okey, kes tu panjang lagi lah, tapi tujuan saya bincang tu bukan untuk bincangkan penyelesaian kes tersebut, sekadar membincangkan apa yang patut diteroka dan apa yang patut diteroka dan apa yang patut tidak diteroka dalam membincangkan dosa. Okey, jadi saya telah menceritakan mengenai hukum syariat mengenai berbincang tentang dosa, iaitu ia haram dan wajib untuk dielakkan. Kemudian saya telah memberi panduan apa yang patut dibincangkan dan limit ataupun had setakat mana sahaja yang boleh dibincangkan.
dan penekanan kepada bagaimana untuk tidak dibincangkan pada masa bila yang tidak perlu dibincangkan dan bagaimana untuk tidak dibincangkan, dan termasuk juga panduan kaunselor sentiasa memberi nasihat kepada klien untuk menyimpan sahaja cerita mengenai dosa-dosa mereka yang lepas. Jika sahabat berminat untuk berbincang mengenai ini, bolehlah hubungi saya di Facebook Nadia Ilyas ataupun beri komen pada video di bawah lah. InsyaAllah video ni saya buat secara kasar untuk boleh upkan, dan insyaAllah ke depan kita akan cuba baiki dan buat video atau PowerPoint yang lebih kemas lagi lah. Semoga menjadi manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita semua boleh melakukan kaunseling Islam dalam konteks ibadat kita kepada Allah sebagai khalifah Allah, dan dalam usaha kita mengajak orang lain menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wallahu alam. Ma'assalamah.